slow pula saya punya. Kita akan ada juga untuk ini untuk US, ini untuk US dan juga akan ada pada minggu depan kita akan ada a few ekonomi seperti ni belum minggu satu lagi. Ni adalah untuk UK untuk UK. Okey, Kanada dan UK akan mengumumkan basically angka GDP dia untuk kuartal pertama. Yang Kanada umumkan ni, dia adalah ikut month on month. Tapi month on month dia, tengok ini adalah 60 hari. Maksudnya, ini adalah data untuk bila? Ini sekarang kita April, sekarang ini adalah data untuk bulan March. Bulan March. Okey. Ini adalah angka untuk bulan March. Jadi itu adalah kita akan dapat GDP dia untuk kuartal pertama. Kita akan rangkumkan 3 bulan tu dan kita akan nampak angka untuk 3 bulan kita dia apa dia? Jadi kita jangkakan daripada sudut data dia, it will be much worse than US. Nampak? Market tak akan trade yang ini. Kalau kita dapat analisa yang ni, rasa-rasanya big player bila masuk? Dia orang dah masuk dah. Sama juga apa yang kita nampak untuk UK ni lagi 2 minggu tau. Preliminary GDP dia, kalau kita tengok angka-angka GDP untuk UK ni, dia stable sebelum ni dan mula menurun ke arah COVID-19. Nampak? Kuartal sebelum ni meningkat sikit untuk kuartal keempat dia, kuartal ketiga dia menurun dan kali ini dijangka akan lebih lemah. Kita ada 2 benda. Yang kat sini disebabkan oleh jangkaan masa tu kita ada jangkaan untuk US China dan juga kepada Brexit pada waktu kuartal keempat. Okey. Kuartal pertama tahun ni kita ada ketidaktentuan lagi Brexit dan kita ada cerita COVID-19 dan berdasarkan forward looking indicators, apa yang kita nampak untuk ekonomi UK adalah benda ni. Ni. Okey. Ini adalah composite dia. Okey. Jadi average dia kali ini adalah lebih rendah. Okey. Kita ada untuk Kanada. Ni adalah untuk Kanada. Bulan Mac dia 26 dia kalau tengok IV dia. Dan ini maksud saya. Kalau anda type kat sini IV. Ini adalah forward looking indicators. Kita nak tahu data tu bagus ke tak bagus ke. Dan ini untuk Kanada. Kita nampak untuk IV dia. Ini yang kita nampak. Ini sejak tahun ini. Bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Jadi kita jangkakan angka untuk Kanada tadi adalah lebih lemah. So there is a possibility untuk yang ini pergi kepada negatif. Boleh? Okey, itu untuk Kanada. Market bukannya trade news ini. Market akan mula trading ke arah news. Ke arah news. Anda akan dapati ke arah data ni, Kanada dolar akan lebih lemah. Kalau kita nampak untuk USD pada waktu ni, ke arah data ini, kita pun nampak ke arah advance GDP kita pun nampak USD agak dingdong. Turun naik. Boleh? Nampak macam mana market melihat data. Kiranya data tu tadi, kita nampak untuk Kanada ni tiba-tiba data dia lebih tinggi, dan baru ada reason untuk market menilai balik dan akan ada pembelian untuk Kanada dollar. The risk is kalau data ini tiba-tiba positif. Kalau dia negatif, Kanada dollar akan turun lagi, but not that much. Kalau dia negatif jauh, then barulah kita ada reason baru untuk nak masuk itu cara menilai data, bukannya anda menggeletar tunggu data, bukan macam itu. Okey, dan kita ada 2. Maksudnya pada minggu ini
saya mencari peluang untuk nak short Canada dollar dan juga GBP. Dua tu. Jadi kalau kita nak short, kita ambil chart kosong. Kalau kita nak short, bukannya kita terus tekan short, fikirkan ya, kita nak short Canada dollar against apa? First kita tengok kepada Canada dollar. Ini adalah semua pair Canada dollar. Semua pair Canada dollar. So, ini antara benda yang anda boleh buat. Kalau kita tengok, mana satu yang dia lemah. Satu against USD. Ini nampak betul-betul dia memang lemah. Kedua, kita nampak untuk Australia, not really. Nampak? Ini adalah untuk against USD. Okay. Memang dia lemah. Bandingkan pergerakan itu dengan apa yang kita nampak against Australia dollar. Not really kan? Betul? Not really kan? Okay. Kalau kita bandingkan CAD against JPY, contoh. Ini adalah CAD against JPY. Sama seperti apa yang kita nampak dengan USD. Jadi kita ada dua kandidat ya. CAD USD, CAD JPY. Kita tengok yang lain pula. CAD Euro. CAD Euro. Not really. Kita ada low, Euro CAD lah in other words. Ya. Tapi it's still lemah berbanding dengan Euro. But not really kita nampak satu yang signifikan seperti kita nampak CAD USD dan CAD JPY tadi ya. Satu lagi kita bandingkan dia dengan GBP. Not really. Nampak? Ini lebih sideways. Biarpun kita ambil daripada sini, ini lebih sideways bandingkan dengan CAD JPY tadi. Ya. Okey. Jauh. Ini adalah series of lower low. Okey. Satu lagi kalau kita bandingkan dia dengan CAD New Zealand dollar. Not really lemah. Betul? Not really lemah. Okay. Jadi kita ada few candidate. Satu lagi adalah kepada CAD Chef. Ini adalah CAD Chef. Lemah. Nampak? Tiga tu CAD USD. USD CAD lah. Waalaikumsalam Fadli. Satu lagi adalah CAD JPY. Satu lagi adalah CAD Chef. Tiga tu. Jadi kita boleh letakkan dalam trade idea kita untuk tunggu retracement ini habis. Kalau kita nak short, di mana kita nak short? Itu satu soalan ya. Ini yang saya gunakan. Tak payah illustrate. Tengok, ini adalah trend dan kita nak tahu dia habis ke tak. Ini salah satu cara mudah untuk kita nak tahu dia habis ke tak. Kalau kita tengok, yang ini adalah satu kumpulan price. Betul? Satu kumpulan price. Dan lepas tu dia sideways. Boleh? Okey? Dan simple. Kalau kita tarik dia punya trend line, kita akan ada yang break kat sini. Maksudnya, yang ini kita punya connector. Ini connect di antara dua cycle price. Dua cycle price adalah benda ini. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Boleh? Dan satu lagi cycle price adalah benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Persoalannya, adakah ini dah habis tak jatuh ke bawah? Untuk nak tahu dia, antara saya gunakan adalah something yang dipanggil sebagai incomplete sequence. Kalau kita tarik Fibo daripada atas ini ke bawah ini dan ke sini, sekiranya dia mencecah area macam ni, okay, sekiranya macam ni, dia dah diconsider sebagai habis. Dia dikira sebagai habis, boleh? Ya, dia dah sampai ya, dan kita jangkakan akan berlaku 3 wave lagi. Ya, dan kita akan ada cycle yang baru. Boleh? Ya, kita sama ada ini akan reverse ataupun akan meneruskan penurunan. Kalau kita trade dan yang ini dah sampai, anda tak tunggu dekat atas ini untuk short. Anda tak short dari situ. Faham? Anda akan tunggu breakout yang ini. Anda akan tunggu breakout yang ini
untuk anda menyatakan bahawa berlaku baru punya lower low. Maksudnya kita ada satu cycle yang komplit dekat sini, satu lagi cycle komplit dekat sini. Boleh? Masalahnya, dan kalau kita tengok di satu time frame yang lebih besar, kita akan ada benda ni. 1, 2, 3 dan 4. Ni di time frame yang lebih besar. Faham structure? Ni Elliott wave ke bang? Basically kalau anda gunakan Dow pun sama. Ni Elliott wave asas. Ini Elliott wave asas. Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi kalau macam ni, anda tak terus short sebabnya kita ada yang ini complete. Boleh tuan? Dia complete. Kalau kita nak short, anda tunggu satu lagi. Sebab ini tadi complete. Basic dia adalah benda ni. Ini. Okey. Dan ini dah complete. Mana ni? Lebih kurang lah. Okey. Ni kat sini lah. Habis kat 1 tadi. Habis kat 1. Ini dah complete. Even dia ni, unless ini extended, dia lebih daripada 1618. Kalau ini lebih daripada 1618, then anda boleh short lagi. Okey? Okey, kalau nak data sebelum ni adalah benda ni. Macro trend. Dekat sini. Itu masalahnya. Kalau anda menggunakan charting free, dia tak complete. Sebab itu saya kongsikan chart saya. Sebab saya ambil chart saya daripada Reuters, Refinitiv. Dekat situ complete. Betul? Nampak? Macro trend. So, dekat sini ada chart-chart berapa tahun tu lah. Exchange rate, tapi tak lengkap. Jadi untuk memudahkan anda, saya kongsikan chart saya. Boleh? Okey, itu adalah untuk setakat ni, yang ni faham? Ya, faham. Yang ini faham? Jadi kalau yang ini kita tak trade, yang ini is kita tak trade dia. Kita tak trade yang ini. Jadi cerita dia, kalau yang ini tadi dia extend sampai ke bawah ini. Mana? Okey, dia extend sampai nak ni, maksudnya kita ada extension dan dia melakukan pullback, kita jangkakan satu lagi kaki ke bawah. Satu lagi kaki ke bawah kalau itu berlaku. Sebabnya akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Okey. Jadi maksudnya movement itu ada momentum. Macam mana kita tahu dia ada momentum? Lebih daripada 1618. Itu cerita dia. Tapi kalau macam ni dan dia masuk dalam ikut late, anda tak trade yang ini. Okey, sekarang kita tengok chart yang ada sekarang ni. So kita ada satu yang connect dia dan meneruskan pergerakan ke bawah. Adakah dia dah habis? Macam mana kita nak tahu dia habis? Tarik Fibonacci daripada atas ini kepada bawah ini dan kepada paling atas kat sini. Jadi kita ada yang ini. Tak habis lagi. This is equal leg area dia. Kalau ikut konsep ini tadi, ini adalah equal leg area dia. Ini equal leg area dia. Maksudnya USD cap, ni cap USD kembali ada lagi movement ke bawah. Ada lagi. Kita sedang melakukan pergerakan ini iaitu di sini. Kita sedang melakukan pergerakan ini di sini. Faham? Boleh? Okey, ini untuk cap USD. Next. Ada soalan ini? Any pullback dalam kawasan ini anda cari untuk short.
preferably anda nak tengok dia membuat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau selagi dia tak sampai 1 ni, kita akan cari 1, 2, 3. Untuk selagi dia tak sampai 1 dan 5. Boleh? Okey. Selagi anda habiskan 5 wave dan anda trade pullback dia. Tarik pullback dia untuk nak short. Selagi dia tak sampai 1 sini. Dan kita punya invalidation area adalah sini. Selagi dia tak tembus atas ni, kita cari short. Anda jangan pergi cari long. Maksudnya, untuk UCAT, anda cari long, bukan short. Ini terbalik, CAT USD. Faham? Itu adalah asas. Tak perlu nak sini 1 ke 2, sini A, B dan C. Tak perlu. Saya tak guna pun. Kalau saya trade, saya tengok macam ni je, yang ni je. Fibo, connector dan ni. Sebab untuk memberikan pemahaman, saya kongsikan chart yang seperti ini. Saya kongsikan chart yang ini. Apa tadi? Saya kongsikan chart penuh dia. Tapi kalau actual analisa untuk sendiri trade, saya buat yang ni je. Chart kosong. Saya tarik dan buat kotak-kotak ni, dah habis. Saya tunggu 3 pullback, 5, tunggu 3 pullback. Kalau kita tengok dekat sini, USD CAD, kita tunggu 5 ni. Kita tunggu 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. XR ni dalam connector. Itu tadi time frame apa? Daily. Kita tunggu 5 ni. 5 ni. Dia tunggu 5 ni untuk pullback. Sebabnya kita tak masuk ke sini. Sebab sini dah sampai equal leg dalam yang time frame rendah. Ini dah sampai 1 to 1618. Ingat, bila sampai ke sini kita jangkakan akan berlaku pullback. Akan berlaku pullback. At least dalam 3. 1, 2, 3. Dia tak berjaya membuat high. Tengok anda akan nampak benda berulang. 1, 2, 3. At least akan berlaku 3 wave pullback. 1, 2, 3. Okay? Akan berlaku benda tu. Anda pergilah chat mana-mana. Dia akan berlaku benda ni. Dalam kotak ni, dia akan buat benda ni. Kenapa jangan tanya saya? Anda kena tanya Elliot. Okay? Itu adalah apa yang dia identify. Dan bila kita pun check, benda ni berlaku berulang-ulang. Kenapa saya tak tahu. Okay? So, balik kepada cerita ni tadi. So, whenever tak semestinya, Euro USD akan short, tak semestinya. Kita tengok satu-satu. Kalau Euro USD melakukan lower low dan kita trade dia. Dia tak melakukan lower low, kita tak trade dia. Boleh buat? Kita kena tengok ada dulu price action. Kita tunggu dulu ada price action. Price action berlaku bila ada new price history. Dan kita trade dia. Okey, selagi dia tak sampai equal leg, any pullback kita akan short. Ini untuk CAD USD ataupun USD CAD kita cari untuk long. USD CAD ini terbalik lah. Okey. Boleh? Okey, ini adalah untuk ni. Basically kita berada dalam kawasan sini. Dalam kawasan sini. Okey, apa yang kita nak tunggu adalah 5 wave. Basically yang kat sini dia tengah melakukan benda ini. Ini dia. Kalau kat sini 2, 3, 4 dan 5 yang tak sampai lagi. Kita sedang melakukan benda ni. Kita nak tunggu dulu dia buat 5 tu dan kita tunggu pullback. Kenapa kita tunggu 5? Tahu tak kenapa kita tunggu 5? Sebab ini bukannya wave utama. Ini adalah
sebahagian daripada yang ini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Ini sebahagian daripada yang ini. Yang ini. Faham? Satu, saya akan tunggu cuma trade bila di extreme area. Bukannya anda trade sini, sini, sini. Oi, sakit. Expected, okey. Katalah dia membuatkan pullback ini. Dia membuatkan pullback ini. Benda ni. Pullback ini. 5 wave tak sampai 1 dan dia buat pullback. Jadi untuk nak trade, kita akan trade the moment price breakout yang ini. Pullback ni, 1, ini breakout. Ini breakout daripada yang ini. Anda boleh guna apa-apa time frame, tak kisah. Sama je cerita dia. Breakout yang ini, the moment dia breakout, kita akan kira Fibonacci dia. Ini cara entry dan cara letakkan stop loss. Mana dia punya ni? Okay, saya buang dulu ni. Okay, faham kotak ni apa? Ini one dia. Jadi kalau nak entry dia, kita akan tarik Fibo daripada ini kepada sini. The moment dia break out, dan kita tarik paling bawah dia, dan ini adalah tempat kita untuk entry. Untuk short daripada 1 ni, sini, stop loss atas 1618 dan tempat TP dia dikira daripada atas ini kepada bawah ini dan kepada tempat entry kita. Okey, jadi ini adalah entry dia. Inilah tempat TP. Boleh? Badrul. Okey, itu 3711. Ya. The idea is dia akan membuat at least 3 wave. 3 wave. At least 3 wave. At least 3 wave. At least 3 wave. Okay. Sebab itu, apa yang saya buat adalah bila entry ni trigger, bila entry ni trigger, saya akan alihkan BE. The moment dia trigger, saya akan tarik Fibonacci daripada sini. Ingat yang tu tadi. Ingat tak yang ni tadi? 3 wave. Kita akan ambil wave C ni. Wave C ni. Sama dekat sini. Kita akan tarik Fibonacci retracement daripada bawah ke atas, kiri ke kanan, dan 50% ni, 50% ni, okay, saya buang balik, kita alihkan BE. Moment price tu pergi, kita akan alihkan BE. Ya, kita akan alihkan BE. Anda nak ambil separuh profit, ambil. Dan biarkan dia jalan. Itu je. Dia kena, katalah, dia pergi kat sini, lepas tu dia libas balik. Dia pergi kat sini, lepas tu dia libas balik. Kita akan cari satu lagi peluang, selagi price di bawah line hijau ni, untuk mencari peluang entry lagi. Okay? Second time untuk entry. Okay? Itu adalah 7 swing. Kalau kita kira dia, ini 1, 2, 3. Okey? Itu untuk USD CAD. Ya? Kita cari peluang untuk nak long, bukan kawasan sini. Bukan sini. This is not where kita nak long. Kalau anda nak long CAD USD CAD, anda tunggu dekat sini. Nampak tak? Pergerakan ni tembus dan lebih daripada 1618, maksudnya apa? Azwan, kalau dia kena tembus 1618, baru anda trade yang 4. Kalau ini, macam ini, anda tak trade dia.
The moment dia lepas daripada 1618 ni, baru kita trade yang 4 ni. Faham dah? Bilanya kita nak trade yang 4, tak semua masa. Kalau dia tak lepas daripada 1, yes, exactly. Anda perlukan momentum. Ya? Dan pada waktu tu, kita akan tunggu dekat 4. Anda tak trade semua 4. Anda tak trade semua 4. Kalau ini tak sampai 1618 yang 3, bila kita tarik 3 punya ni. Okay. Satu, kadang-kadang anda tengok saya biarkan kotak kan. Bila kita tarik ini daripada bawah ni, 1, 2, dan kita dapat kotak ni. Okay. 1, 2, ni dah lepas. Ni dah lepas. Okey, kalau yang ini anda boleh trade yang 4. Kalau untuk intraday, ini kita ada momentum, nampak tak? Kita ada momentum. Untuk intraday anda boleh trade yang 4 ni. Kalau dia retrace, anda boleh trade yang 4 ni. Sebabnya dalam subwave dia mempunyai momentum. Okay, dan 4 ni anda boleh trade. Sebabnya ada momentum lebih daripada 1618. Nampak tak? Kat sini, apa rupa dia? Ini juga dikenali sebagai flat. Bila flat, kita akan ada yang ini lebih daripada 1618. Itu salah satu lagi lah. Tapi tak apa, saya tak nak pergi dalam sangat. Fahamkan yang ini saja. Fahamkan, sebab tu saya cuma tunggu 5. Saya tak peduli dia berapa. Habis 5, saya tunggu 3 ni untuk entry. Tak kisah time frame mana. Okey, habiskan 5 dulu, baru entry. Tak habis 5, tak nak tengok. Sebabnya, saya menunggu ekstrim. Tak nak, dan saya akan tengok dia dah sampai tak area kotak ni. Kalau dia sampai 1, dia diconsider sebagai habis. Kalau dia lebih daripada 1618, then anda boleh trade dia. Faham? Boleh? Ada sinar sikit, Bibi? Okey. Ini untuk USD CAD. Jadi USD CAD kita tahu ada lagi momentum ke atas. Kalau anda nak masuk untuk intraday, anda boleh trade yang ini. Nak tahu dia ada momentum ke tak macam mana? Lebih daripada 1618. Tarik 1, 2, lepas 1618 ada momentum. Tunggu dulu correction, momentum. Biasanya bila anda nampak 2 ni sideways lama, letakkan nota, 2 ni sideways lama, 4 ni akan lebih sharp. Maksudnya kat sini lebih bentuk flat. 4 ni akan lebih sharp ataupun zigzag. Divergence kan before correction. Macam mana? After 1, 2, 3, 4, 5 mesti kena ada divergence. Yes. Kena ada divergence. Kalau dia tak divergence, dia punya correction adalah sampai 618 sahaja. ABC tak ada divergence. ABC jangan ada divergence. Kalau ABC tu ada divergence, dia nak buat kerja lain. Tu bahayanya. Kalau ABC ada divergence, dia nak buat kerja lain. Okey. Ini tadi untuk UCAD. Satu lagi adalah daripada yang kita identify tadi adalah kepada CAD JPY. Kita tengok pula CAD JPY. Konsep yang sama, di mana kalau kita tengok kat mana konektor, jelas kan ini konektor dia kan. Tarik juga Fibonacci atau ini ke bawah ini dan ke atas. Ini paling atas. Dan tengok dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Jadi, kalau dia tak habis lagi, kita boleh cari peluang untuk short dia. Sama, CAD JPY. Kita tengok kepada CAD Chef. Ni kita nak tahu, dah habis ke tak dia punya movement ke? CAD Chef special sikit. Nampak? CAD Chef ni special sikit. Ada nak trade dia kat intraday, sakit. Tapi cerita dia buat lower low.
Jadi kalau nak tarik dia, kita tarik daripada sebelah sini. Sebelah sini. Ini konektor dia. Dan kita nampak paling bawah dia kat sini. Camshaft ni, silap-silap kalau ni dia boleh jatuh lagi jauh. Sini. Dia boleh jatuh lagi jauh camshaft. Tapi saya tak nampaklah tinggal 36 sen. Saya tak nampaklah sampai 36 sen. Dan kalau anda perasan, yang tempat kita tarik ni tadi, tempat kita tarik ni tadi, yang ini, kita tanda yang ini. Okay, kalau anda tengok dia punya indikator, okay, dekat sini, dia ada divergence. Satu, ini something yang agak interesting. Ya, minyak tu satu hal lagi. Suatu Canada dollar ni, nampak kenapa saya duk cerita mengenai Canada ni? Itu untuk Canada dollar. Kita nampak ada divergence dan there is a possibility untuk dia jatuh lagi banyak. Okey, ini untuk camshaft. Dan biasanya bila ada nampak sideway yang lama macam ni, kejatuhan dia akan lebih extended. Itu untuk Kanada. The outlook tak cantik untuk Kanada pada waktu ni. Ekonomi tak cantik. Ni berapa lama punya sideway? 5 tahun dan baru break. Nampak, Alif? Baru break. Satu, ini adalah satu yang kalau nak bergerak, ini akan jatuh banyak. Okay? 5 tahun punya sideway. 5 tahun punya sideway baru break out. Then this is something that is quite big. Ini baru break out ni. Okay? Ini untuk camshaft. Ini kalilah. Camshaft, CAD-JPY dan USD CAD. Nampak? 3 pair. Next, kita tengok kepada pair mana pula? GBP. Ini trade idea kalau anda menggunakan fundamental. Nampak? Kalau kita kaitkan dengan GDP tadi. Simple. Negara tu ekonomi dia tak bagus, mata wang dia lemah. Cerita dia, the whole world market tak bagus. Bukan hanya kepada Kanada. Tetapi lebih terkesan kepada Kanada berbanding US sebab dia ke arah COVID-19, ekonomi dia memang dah lemah. Nampak? Terkesan kepada UK sebabnya Brexit. Kita ada ekonomi dia yang jatuh. Dan ekonomi dia, seperti apa yang Perdana Menteri dia umumkan petang tadi, ataupun semalam petang tadi, dia tak dijangka akan buka awal. Orang tengah tunggu bila contohnya US May 1st ni dijangka akan mula negeri akan mula buka balik, aktiviti office kilang akan start balik. Kalau kita tengok New York akan buka pertengahan bulan Mei. Jadi bila itu berlaku, GDP dia akan mula naik, syarikat-syarikat punya saham akan mula pulih kembali. Itu adalah apa yang kalau anda menggunakan ni, menggunakan apa fundamental, benda sama, tapi jangan terus masuk. Bukan cara tu. Okey, ini adalah untuk GBP. Benda yang sama kita nampak penurunan. Ini saya dan kes. Nampak? Bila saya trade, saya buat benda-benda tu je. Saya tak ada, saya dan kira lah, tapi apa yang saya kira cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang simple, yang nampak yang saya kira. Ini lain lah. Ini kepada contoh kita dalam webinar. Kira berapa banyak ni saja. Ini ada 11. 3711 jatuh. Kira saja. Kita cuma mengira. Okey. GBP USD connector. Ini connector, betul? Ini connector kita. Ini connector kita. Hak mana? Dan dia melakukan lower low. The moment dia melakukan lower low ni, anda tunggu 3 ataupun 7 ataupun 11 wave ke atas, sama seperti yang ini. Okey, apa yang kita buat? Tarik atas ini,
ke bawah ini dan paling atas dia. Dan kita nampak pergerakan ini tak habis lagi. Tak habis lagi. GBP USD ke bawah. Ini untuk GBP USD. Kita ada lower low sequence. Next, kita tengok kepada pair lain. Ini adalah GBP Euro. Sama, kita ada lower low sequence. GBP. Bukan hanya kepada USD, bukan hanya kepada Euro pun dia lemah. Kita tengok kepada DJ pun sama. Kita ada lower low sequence. Lower low. Connector. Tarik dan tak habis lagi. GBP AUD. GBP AUD tak. Nampak? Tak ada lower low. Tak ada lower low. GBP AUD. Tak ada. Tak ada kan? Tapi tak ada higher high. Itu satu lagi. Kalau gambaran besarnya, GBP AUD ni, kita nak tahu ini habis ke tak? Simple. Kira saja. Kira saja. 1, 2, lepas ni saya tukar kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 3, 7, 11 campur 4. 3, 7, 11 campur 4. 15. Kita dah komplit untuk nak jatuh. GBP AUD. Saya tukarkan tadi. Nampak? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habis. Dan kita akan cari peluang untuk nak short. Maksudnya dia akan continue yang sebelah ini. Basically, ini adalah trend. Ini adalah trend. Betul? Lepas tu dia jatuh dan correcting balik. Dan kita jangkakan kita akan ada satu movement yang lebih kurang sama jarak dengan yang ini. GBP AUD. Boleh? Tapi dia tak ada lower low sequence. Jadi I'm not really interested. Tapi kalau anda trade GBP AUD, anda cari untuk short. Ini untuk GBP AUD. Apa yang melakukan GBP AUD? Anda akan nampak yang sama di GBP NZD. Sama. Boleh? Kita kira dia. Ini je saya buat. Saya kira benda ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni tak dapat. 7, kita ada connector. Okay? Kalau kita ada connector, kita nak tahu dia habis kat mana. Kan? Kita nak kira dia habis kat mana. Kita tarik Fibo. The moment ada tarik macam tu, lepas tu dia ada satu low dia. Tarik Fibo atas itu kepada bawah. Hampir nak sampai 1. Okay? Maksudnya kita ada satu lagi connector. Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tunggu satu lagi, 6 dan 7. Baru ada short. Ini untuk GBP NZD. 3, 7, 11. Kita tak dapat nak short dia dulu. Kita kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak dapat. Dia kena 3, 7, 11. The moment range anda break out macam ni, anda tengok dia buat break out balik, kira dia. Dan kita tahu ini adalah apa? Ini correcting daripada trend ini kan. Dan kalau kita lihat kepada satu range price, ini satu range price. Boleh? Ini satu range price. Okey. Ini GBP NZD. Banyak saya ni. Okey. Ini adalah untuk apa ni? Ini GBP CAD. GBP CAD sama. Tak nampak cerita dia. So, not really anda nak trade dia. Tapi whatever it is, anda nampak ini adalah satu correction. Dan
sebelah sini anda dapat lukis 5 wave. Boleh? Jadi kalau nak trade dia, anda lebih kepada nak short berbanding nak long. Okey? Anda lebih nak short berbanding nak long. Ambil bawah ni, yang bawah sekali ni. Tengok, dia ada tak dia punya ni, divergence. Kalau anda dapati 5 ni ada divergence, kita tunggu movement 3 dan ini mungkin permulaan jatuh. Boleh? Ini mungkin permulaan jatuh. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada 1, 2 dan 3. Okey. Ini satu range price. Dan kita ada movement ini. Ini mungkin menjadi ending diagonal. Okey. Ini kalau anda tengok macam mana pun, anda tak dapat lukis 5, betul tak? Tak dapat lukis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Sebab 4 dia dah atas ini. Tak dapat. Kalau nak tarik dia, anda akan tarik macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia akan buat 3, 3, 3 punya wave move. Ini dikenali sebagai ending diagonal. Kira macam tu je. Saya tak ada nak sini, Fahmi. Saya tak ada nak ini apa, tak ada. Pensan kalau nak buat macam tu. Ini ending diagonal. Ini payah anda nak trade. Kalau nak trade GBP CAD ni payah. Dia akan lebih volatile. Ini ending diagonal. Jangan, nasihat saya GBP CAD, anda stay on the side dahulu. Saya tak ada nak lukis. Saya boleh lukis dengan detail, tapi tak guna pun. Anda tengok level sahaja. Inilah teknik 3 line. Ada buat benda ni. 2, 3. Nampak? Dia break up, kita alihkan atas ni kepada bawah. Main 3 line saja. Jadi kita tahu mana kita punya lekuk. Itu je. Okay. So, GBP CAD, you stand on the side. Anda tak trade dia. GBP CAD. Ni pula GBP Chef. Kita nampak yang sama. Lower low. Ini adalah untuk shorting. Jadi kita ada apa tadi? Kita ada GBP USD, short. Euro GBP untuk long. Ataupun dalam kes ini, GBP Euro adalah jatuh. Kita ada GBP JPY, tak complete lagi, jatuh. GBP AUD tak ada lower low sequence, tapi dia punya ini tadi dah habis. GBP CAD, you stand on side, tak trade dia. GBP Chef, ada lower low, anda cari untuk short. GBP NZD, kita jagakan satu lagi leg ke atas. Nampak tak GBP AUD? Okay, tengok ni GBP AUD, tapi AUD dengan NZD kena pergi sama. Not necessarily. Tengok ni GBP AUD dan GBP NZD. GBP AUD. Ni GBP AUD. Ni GBP NZD. Okay. Structure dia lebih kurang sama, tapi wave count dia tak sama. Wave count dia tak sama. Kita ada New Zealand dollar yang lebih kuat sebelum ni berbanding dengan Australia dollar. Tetapi nampaknya sekarang ni Australia dollar dah lebih kuat. Nampak pergerakan ni? Bandingkan dengan apa yang sama, ini adalah sama dengan ini. Nampak? Nampak? Australia dollar lebih kuat daripada New Zealand dollar. Against GBP pada waktu ni. Against GBP. I'm not talking about others. Against GBP pada waktu ni. Nampak? Lepas ni. Okey, jadi apa saya punya bias kepada dua tadi, GBP dan juga untuk
Canada dollar adalah ke arah short. Dua tu Dan lain-lain yang masih nampak kuat, kita ada tema yang sama. USD, JPY dan SHARE. Nampak dua-dua tu tadi sama. Euro starting to turn around, GBP jatuh, basically ini This is view saya pada waktu ni. Ada pula dia. Okey. Ini adalah view saya pada waktu ni. Daripada sudut currency strength. Okey, kita ada US dollar. Kita letak ni US dollar, JPY and SHARE. Strong. Kita ada untuk CAD, GBP weak. Kita ada Euro, New Zealand dollar, not New Zealand dollar, Euro, AUD, turning. Dan kita ada New Zealand dollar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is more neutral. Ini adalah view saya pada waktu ini. View saya. Masa ni kita ada a more positive sentiment, support bounces untuk indeks positif dolar dynamic perlu berlaku untuk mengakhiri kekuatan yen. Tapi nampaknya untuk USD JPY, ni gambaran besar adalah untuk USD JPY, kita perlukan satu lagi leg ke bawah ini, untuk completekan move dia. Kita ada 1, 2, 3, tak habis tadi. You need one more leg ke bawah. I don't foresee it might go as low as ini, or it could be truncated 618,764 area ini. This area first, saya nak tengok this area. Sekiranya lepas, then ini. Maksudnya kalau selagi ini berlaku, anda akan dapati untuk indeks dia akan buat kerja yang kita duk tengok sekarang ni. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Tak ke mana. Dia tak dapat nak trending. Okey, selagi yen kuat, USD JPY lemah, anda akan dapati ini payah nak break ke atas. Okey? Dan selagi ini tak bergerak ke atas, anda dapati gold, ding-dong. Badrul, gold sentiasa long. Gold anda tak short. Anda sentiasa cari untuk long gold. Okey? Kita ada quantitative easing, kita ada fiscal policy, dan ini boleh menyebabkan akan berlaku inflation pada depan, belum sekarang. Kita masih ada dunia yang dilanda krisis. Selagi benda ni berlaku, anda akan dapati gold sentiasa up, sentiasa naik. Masalahnya, kebanyakan broker termasuk FM, kita tak dapat untuk XAU dan mata wang lain. Anda tak ada XAU EUR contohnya. Anda tak ada, nampak XAU EUR. Kalau kita bandingkan chart ini, saya banding tengok. XAU EUR, ni chart mana? Okey. Ini web bidang, okey. Tengok ni. XAU EUR dan ini adalah XAU USD. XAU USD. Okey. Ini dok buat high. Nampak? Sini kita ada recent high. Sini kita tak ada. Sebab apa?
sebab USD tu kuat. Sebab tu anda tak nampak ini membuat high. So based on this, kalau kita letakkan indikator, tengok. Kalau kita letakkan momentum ataupun kita letakkan RSI, anda akan nampak di sini sedang berlaku divergence. Maksudnya, bukannya maksudnya untuk ada short. Maksudnya cycle ini dan tidak berjaya membuat high, kita akan ada satu correction dahulu. Kita akan ada satu correction. I'm looking at sekitar 1550, sekitar situ sebelum ini naik. Boleh bantuan? At least selagi dia atas ini, line support ni tak break, tak ada low, gold adalah long. Tunggu dia jatuh dahulu. Dan ini pun saya lukiskan kat sini. Kita tunggu dia buat correction ini. Sebab kat sini kita ada divergence. Faham? Ini kita ada divergence. Nampak ni? Clear divergence. Very clear divergence. Bila berlaku divergence, bukannya masuk ada short. Maksudnya, default. Saya tak ada tukar apa-apa. Saya tak guna pun ni. Ini untuk nak tahu pergerakan dia saja. Nak tahu dia ada momentum ke tak. Divergence dia bukan hanya berlaku kepada RSI. Divergence dia juga berlaku kepada stokastik. Dan kita nampak ini adalah masanya untuk dibuat correction. Nampak saya dah tunggu siap letakkan alert kat sini. Biar dia nampak dulu at least 3 wave jatuh. Ini kita ada wave 5 dan kita ada 1, 2. Kita tunggu dia break ini. Dia break ini baru saya tarik yang saya ceritakan tadi. 1, 2 dan tunggu entry dia. Sama cerita. Untuk long dan stop loss. Atas tu. Boleh? Dan ingat ini adalah keseluruhan wave ini. So gold kalau tengok weekly chart saya, gold is looking, you are not going to sell gold. Gold is looking high. Saya melihat gold is reaching here. Ini belum tahun ini. Ini maybe next year. Next 2 years, next year. Okay, more upward move. But dia tak bergerak satu line lurus. Because sekarang ni anda berada dekat wave 4. Okay. Dan kalau kita tengok wave 3 ni sama, tarik ada tak dia punya, macam mana kita nak tahu dia ada momentum ke tak? Sama. Nampak dia lepas 1618 ni. Boleh Vivi? Nampak dia lepas daripada 1618 ni. Okey? Nampak? Okey? So maksudnya ada momentum. Jadi anda boleh trade yang 4. Okey? Faham? Jadi apa yang anda nak cari short? Canada dollar dengan GBP. Apa yang anda tak short? USD anda tak short. Anda tak short USD, saya tahu AUD USD tu naik. Tapi pergerakan semasa adalah dalam correction. Okey? Tapi kalau anda trade intraday, anda boleh. Tapi kalau swing, anda tak long AUD USD. Belum masanya. Okay. Gold 4 ni anda boleh trade. Anda cuma trade 4 bila 1618 lepas. Kalau tak lepas, jangan. Dia tak ada momentum. Silapnya, ini 5 dah. Ini mungkin 3, 4, 5. Sini dia habis. Tak ada high. Dah kita kena. Faham? Okay. Basically, anda trade continuation. Itu basically dia. Okay, sebab ni kalau tak berkecamuk sangat kecil. Untuk anda, saya buatkan nombor-nombor. Kalau saya trade sendiri, saya kira tu je. Mana ada? Saya kira yang ni tadi. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa lekuk itu je. Saya tak pergi 1 A, B, D, C. Tak ada. Pening kepala.
Tapi asas dia kena tahu. Asas dia kena tahu. Weh, pukul 11 dah. Saya ingat pukul 10.05. Sejam dah. Okey. Sejam dah. Ingat 10.05. Mana pergi hilang sejam dah. Bang Zul, fifth extension. Kita tarik high to end correction C atau lowest. Sekejap. Jom. Saya baca panjang lah tulis. Bang Zul, Fibo extension kita tarik high to end correction. Yang mana satu? Yang mana satu? Ni. Gold ke apa? Pair mana? Pair mana? Gold. Ini. Sini tempat kita tarik. Permulaan trend dia, first kaki dia. First kaki dia. Kita tak ambil sini. Ini adalah satu dikenali running flat. Ini running flat. Satu A, B dan C. B dia kat kepala starting A. Jadi kalau nak tarik, popular adalah tarik dekat sini. Tapi kalau ikut Elliott, kita akan tarik dekat sini. Jadi kita tarik ni. Tapi apa-apa hal pun kita tarik sini ke ataupun tarik sini ke, you still have 1618. Buyers akan tarik depending. Kalau kita nak tahu harga ke depan, kita guna extension. Kalau kita nak tahu retracement dia jauh mana, kita tarik retracement. Kalau kita nak tahu ke depan ni, contohnya kita nak jangkakan wave 3 ni. Kalau kita nak jangkakan wave 3 biru ni, kita jangkakan macam ni. 1, 2. Kita jangkakan at least sampai 1. At least sampai 1 macam tu. Okay. Saya tak letakkan, biasanya saya akan letakkan sampai 1, 2, 3, 6. Tapi ni jauh sangat ke depan. At least wave 1. Tapi syaratnya kalau dia kena sampai 618. Kalau dia tak sampai 618, kita tak dapat tandakan dia sebagai 3. Kalau dia tak sampai 618, itu syarat minimum dia. Sama-sama. Okey. Semua ni adalah nota. Kalau expectation wave 3, abang akan letak 1, 2, 3, 6 dan bukan 1, 6, 1, 8. Kalau jauh sangat saya tak. Tapi kalau saya letak lukis betul-betul, lepas tu duk ubah. Tak payah pun. Ini weekly. Kalau dekat 1 hour saya lukis dia lebih ni. Sebab ini adalah weekly ya. Payah nak kira. Contohnya kalau kita nak agak okey, ni wave 1. Okey. Dan kita jangkakan wave 2 kat mana? Kita akan tarik Fibo retracement. Daripada putih ni, putih ke putih, jangan putih ke biru. Okey. Dan kita jangkakan either 50 ataupun 618. Ini tak jadi lagi. Dia kena buat 3. 1, 2, 3. Baru kita dapat betul-betul nak kira. Tapi untuk projection, kalau gunakan 618, ini projection dia. Kalau gunakan 618 ya. Tarik 1 dan 2. Dan kita jangkakan 1, 2, 3, 6. AUD JPY bila boleh short? Tak, saya semua ada ni. AUD JPY dalam 7 swing. Pada waktu ni kita belum short. Ini belum short. Ini belum masanya untuk short. Belum masanya untuk short. Okey. First, kalau anda nak tahu 5 ni habis ke tak, antaranya adalah anda kira internal dia. Masalahnya AUD JPY ni, anda nampak tak? First wave ni adalah 3 sahaja. Dia tak dapat jadi 5. Nampak tak ni? Ini kita tak dapat lukis 5 ni. Tak dapat. Maksudnya kita akan ada satu diagonal. Ini diagonal. Ini adalah satu diagonal.
Okay? Dan 5 ni mungkin belum habis lagi. Ni lah saya tak shock sangat. The moment dia buat 3, nampak ni 3. Ini pun jadi, ini 3. Dan tak dapat dalam kes dia jadi 5 kan? Tak dapat. Ini dikenali sebagai ending diagonal. Jadi kalau ini kita projectkan, ini akan ke atas ni. Payah. The moment dia jadi diagonal macam ni, sakit. Maksudnya anda tak ada yang jelas. Dia tak ada jelas. Ini adalah satu channel. Dia jadi macam ni. Ini akan jadi satu channel. Bukan triangle, channel. Okey. Saya tak masuk bab ini lagi. Kita akan ceritakan yang ni bila kita cover wolf nanti. Wolf dia akan 1, 2. Biar ini break out. Biar 5 ni break out. Ni wolf kan. Ini 1, 2, 3, 4 yang sama. Dia lebih kurang sama. Lepas tu ada nak ini break out ini dulu. Baru anda shot. Ini wolf, kalau nak tahu wolf lah. Dan kita punya target adalah cuma sini saja. Sini saja. Bila kita nak shot, the moment dia masuk balik, candle close dalam ini. Itu wolf. Itu wolf. Tapi saya tak cover lagi. Yang macam ni tadi, saya tak berapa gemar. Seriously, saya tak berapa gemar untuk nak shot dia. Sebabnya, dia adalah satu ending diagonal. Ini payah. Ini payah anda nak trade. Seriously. Kalau tiba-tiba anda nampak kan, dia akan shoot ke atas. Dia akan shoot ke atas. Sama macam EG. Sama. Dia akan shoot ke atas. Macam Euro GBP, dia shoot ke bawah. Lepas tu dia start. Okay. Ini wolf. Anda boleh cari. Ini wolf. Ini wolf. UOL. Wolf. Image. Anda boleh cari. Ini wolf image mana? Ini wolf mana? Wolf. Wolf. Trade. Ni. Jadi lain. Ini dia. Dia akan jadi macam ni. Yang saya tunjukkan tadi. Itulah wolf lion. Okey. Nampak yang saya tuliskan tadi Ini tadi. Ni ending diagonal. Saya tak masukkan tadi. Lain macam wolf dia. Ini payah. Kecuali anda trade untuk, anda tunggu dia buat breakout 1. Dan maksudnya 5 ni akan break macam ni. Then apa yang anda buat, anda boleh trade the moment dia buat breakout ni. Jadi awal nak kita cover ni. Itu sebabnya saya nak anda tanya. Kalau tak tanya, saya okay. What you do is anda trailkan stop anda. Sebab ini adalah wave 4. Kalau ini berlaku, ada tunggu satu yang kuat macam ni. Kita keluar awal pula wolf. Yang ni tadi mana wolf ni? Ni. Yang ni tadi. Faham? Kita dia 1, 2, 3, 4 mesti sama. Ini ada dekat AUD dia. Nampak tak? Dia punya angle ni sama. Dan masa dia lebih kurang sama. Anda nak dia break dahulu. Break daripada ini. Ini hanya applicable dalam bila kita ada diagonal. Anda jangan apply dia dalam yang tengah-tengah macam ni. Anda pengsan. Boleh? Okey. Dan disebabkan kita jangkakan ini adalah habis untuk 4, anda boleh ambil separuh ni dulu untuk letak BE, separuh ni dulu untuk letak BE dan runningkan dia. Boleh tadi? Anda tunggu satu shoot up.
Satu yang break out daripada ni. Ini ada nota dia nanti. Tapi cumanya saya tak buatkan lagi. Belum masanya untuk short. Anda tunggu dia break, dia masuk balik. Itu akan jadi force breakout. Itu akan jadi force breakout untuk di JPY. Tanya soalan. Tak tanya, saya tak keluarkan. Nasib baik Ruby tanya. Jadi belum masanya untuk short dia, not the time untuk short dia. Anda nak satu, ini kalau siapa yang belajar Gatli, bukan Fifi, Zudi. Abang Zudi kita. Okey. Ini siapa yang belajar Gatli, anda akan nampak benda lain. Dia sama konsep. Siapa yang belajar mana ni? Takut tak nak orang pening. Tapi inilah dia. Tapi inilah benda dia. Cipher. Ni. Ni benda dia. Okey. Nantilah kita akan tengok kepada ni. Ni dia ada Fibo dia. Dia ada kena-mena dengan benda tu lah. Boleh? Bukan Elliott Wave saja. Tapi tak apa. Fahamkan yang asas dia, dia kena break dahulu. Then anda trade. Dia tak break, anda jangan trade dia. Sama kalau anda gunakan gunakan geng rama-rama, dia kena masuk balik. Dia kena masuk balik dan target anda adalah yang ini. Target anda sini. Okey? Nanti kita akan cover ini. Dan sini pun setiap dia ada Fibo dia. Itu part of sebahagian daripada Elliott. Jangan tak tahu. Dia sebahagian daripada Elliott. Okey? Jadi CAD, GBP, harmonic pattern. Yes. Itu harmonic pattern. Itu harmonic pattern. Ini sebahagian daripada nota nanti. Itu adalah lepas, belum habis lagi, ada lagi. Cumanya saya kongsikan yang simple. Sebab cerita dia yang simple ni yang jadi. Simple ni yang jadi. Seriously. Kalau trading, anda gunakan yang simple. Yang kira-kira saja, yang saya ceritakan tadi, kira berapa banyak. Itu yang saya dapati lebih menjadi kalau trading. Yang bila kita keluar rama-rama, kita dah pening. Terbang lama-lama. Payah. Ini rama-rama ke kelawar, dah pening. Dia asas dia sama je. Asas dia sama. Seriously, asas dia sama. Asalkan anda faham Fibonacci, you okay. Asalkan anda faham Fibonacci, you okay. Don't worry. Anda faham pasal 618, dan anda okay. Tapi apa yang saya cuba ni, nampak tak? Itu benda sama tadi dengan harmonic pattern, di mana ini adalah kepada wolf. Ini wolf. Dan anda akan dapati dia sama dengan harmonic. Okey? GBP, dua yang anda cari poin atas dia untuk short. JPY, USD, anda cari untuk long. Okay? AUD agak ni sikit. Gambaran dia tak berapa jelas sikit. Sebabnya kalau anda tengok kepada AUD JPY, kita dah wave 4. Kalau anda tengok AUD USD, kita dah masuk wave, ini adalah correction, wave 4. Nampak? Sebab itu gambaran untuk AUD ni tak berapa clear. AUD USD masih ke atas. I don't foresee dia terlalu jauh macam ni. Maybe ini adalah cuma kat sini. Ini dah 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Around sini. Tak sampai kat sini. Tak sampai. Cumanya saya ambil full count untuk C dia.
untuk C. Sebab tu saya lihat dia sampai ke atas sana. Ini adalah untuk C. Sebabnya C punya pattern sampai ke atas. C ni. Mana pula ni? Yang ini. Yang ini. Okey. Nah, yang ini sampai ke atas sana. So, C. Tu sampai ke atas sana. Okey. Tu sebabnya saya lukis dia sampai ke atas sana. Tapi saya tak nampak dia, it won't reach that far. It won't reach that far. Sebabnya ini kita tak dapat nak panggil dia sebagai satu diagonal. Tak dapat. Bila dia bukan diagonal, 4 ni tak boleh masuk satu tau. Cumanya disebabkan label saya letakkan. Okay? But I don't see 4 ni sampai kat sini. Okay? It might be sampai kat sini saja. Sampai ke kawasan ni. Maksudnya kita akan ada benda ni. Okay, dia sampai 618,764. Okay, ini saya tambah dari boleh. 618,764. Dia sampai kawasan ni saja. Okay, dah short tak? No. AUD USD. Saya cuma kalau dia masuk kat sini baru saya tengok. Apa yang dia nak jadi. Sebab 4 ni tak boleh. Ini terlalu besar untuk nak jadi diagonal. Ini terlalu besar untuk nak jadi diagonal. AUD JPY itu cerita lain. Itu dalam subwave. Faham? Itu terlalu besar untuk nak jadi diagonal. Tak dapat. Okey? Lain? Last satu soalan lagi. Last satu soalan lagi. Boleh bagi analysis view. Okay. Euro is very, very interesting. Very, very interesting. Tengok kepada Euro. Kita nampak mula terdapat perubahan daripada sudut pergerakan Euro ni berbanding dengan mata wang lain. Okay. Euro USD masih lagi ke bawah. Euro USD kita masih ada lagi. Sebabnya kita ada lower low. Ini adalah untuk Euro USD. Kita ada lower low kat sini. This is your lower low. So Euro USD masih lagi ada ke bawah. But the whole move ini adalah dalam correction. Kita ada pergerakan yang ni. Satu ada nampak Euro USD tu payah sikit. Kalau dia nak lantun, dia lantun banyak. Dia jatuh banyak. Ya. Sebab ini dalam correction. Bila dia dalam trending, dia nak naik, jatuh sikit, naik. Itu dalam satu yang trending. Okay. But the thing is, ini adalah leg yang terakhir dia. Kejatuhan ini, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 10, 11, dan tak dapat. 12, 13, 14, dan last sekali, 15. Ini last dia. Ini last sekali. Sebelum dia naik. Okay, ini last dia. Ini kat daily. So maksudnya anda masih short untuk Euro USD ni. Anda masih short. Anda tak long. Faham? Anda masih short untuk dia. Boleh? Okay. Ini daily. Anda masih short untuk Euro USD. Satu lagi kaki dia ke bawah. 15 tadi. Baru anda long. Okey. Ini untuk Euro USD. Ini untuk Euro JPY. Gambaran yang sama. Kita ada lower low. Jatuh. Okey. Pull back. Short untuk Euro JPY. Euro GBP. Nampak? Kita ada higher high. Tak ada lower low. Kita cari untuk long. Dia tak ada lower low. Dia ada higher high. Dan kita ada pull back. Kita cari untuk long. Untuk Euro GBP.
Euro AUD. Yang ni tak nampak. Yang ni tak nampak. Kalau nak trade dia pada waktu ni, saya nampak dia akan lebih ke bawah. But the thing is, kita berada dalam, dia tengah test satu support area. Kalau nak short dia, tunggu dia breakout range ini dahulu, baru short. Breakout, retest untuk short. Itu untuk Euro ini. Kalau dia bounce, tak ada. Tak ada. High bang, tak. Ini kalau kita ambil dia punya ni, ini dah habis. Ini dah habis. Ni maksud saya. Kalau anda ambil dia punya Fibo ni, ini dah habis. Nampak tak dia ngam-ngam dekat satu tu? Boleh? So Euro AUD you are not touching it. Long tak, short pun tidak. Kalau nak lebih kepada short, itu pun kalau dia break out daripada dia punya support area tu. Breakout support, retest untuk short. Kalau dia bounce, anda tak pergi long dia lagi. Sebabnya momentum tak ada 1618 dan dia dah sampai equal leg, iaitu ni 1236 sampai sini dah habis. Faham? Okay, this one you don't touch. Euro AUD. Ini adalah apa ni? Euro CAD. Euro CAD is no way. Tak ada apa-apa. Ini sideway. Tak ada. You don't touch it. Euro chef, kita ada lower low. Any pullback anda akan cari untuk short. AUD CAD tadi dah AUD CAD. Okay. Euro NZD. Sama. Kalau kita tarik dia punya ni, benda sama. Bawah ini, ke atas ini, dan ke sini. Okay, dah sampai. So you are not touching it. Euro NZD. You are not touching it. Ada high, tapi dia dah sampai area equilibrium. Okay, dah sampai equilibrium. So you are not touching it. Untuk long, untuk short, tak ada. Okay, you are not touching it. So basically Euro is showing something, dia nak habis pergerakan dia dengan USD tadi. Tapi kita do expect USD untuk kuat dahulu. So habis USD nanti, mata wang pertama yang kuat mata wang apa? Habis USD nanti adalah benda ni, maksud saya. Dollar index ni dah habis pergerakan dia. If we have this completion, ini sampai area equilibrium ni, anda akan mula melihat kepada US dan kepada Euro. Euro akan rally. Okay? The moment ini habis. Okay? Basically dollar index dan Euro adalah benda sama. AUD CAD. AUD CAD. AUD CAD. Oh, ni saya tak habis lukis. AUD CAD, we are still shorting it against this area. Tetapi kalau kita tengok ini nampaknya habis. Kita ambil daripada internal. I think ini dah lepas. So kalau nak masuk dia, anda lebih kepada waktu ni lah. Tak ada. Nak short dia dah habis, nak long tak ada high. Kemudian nak long tak ada high. Tapi kalau anda pergi kat lower time frame, anda akan dapati dia tengah membuat sequence of high. Tapi I'm looking at that sebagai satu point. Tengok apa yang dia buat sini lah. Kalau dia break out daripada 9684 ni, you are going to long it. 9684 ni,
Pada waktu ni tak. Pada waktu ni it's more kepada shorter time frame dan long. Yep, dia break out daripada yang first. Tapi the thing is, you still have macam ni. Kenapa saya gemar trade dekat habis? Ya? Yang ini nampak tak banyak resistance? Nampak tak? Dia banyak resistance lain. Ini satu resistance. Kita ada first breakout, second breakout, second, third, fourth. Sebab tu saya tak berapa gemar. Biar dia nampak trend. Kalau ada short, sini je dia. Satu, dua. Dua je kan? Anda punya recent support kan? Sini. Kan? Ini support dia. Sini satu, sini satu. Tapi kalau anda long, nanti anda ada banyak line. Satu trend according to trend. Masalahnya, trend ini kalau kita tengok, dia habis. Trend ini habis. Ya? So, what we want to see is apa dia buat dalam area ini. Dia banyak halangan. Okay. The line, what you want to do is to trade the line of least resistance. Sebab itu anda trade ikut trend. Okay. So what you want to see is apa dia buat dekat area ni. 9223. Ini daripada W, X dan Y. Okay. So trade kalau anda ada position still long. Anda masih long. Kalau anda trade, anda masih long. Okay. Tapi nak enter dia pada waktu ni not really. Ini adalah correction daripada downward move. Ya, exactly. Okay. Banyaklah kita pergi. The whole chart kecuali AUD CAD ni. AUD CAD basically AUD USD. AUD CAD. AUD USD. Ini adalah AUD USD. AUD USD. AUD CAD. Anda akan dapati leg dia adalah sama. Tapi of course lekuk dia tak sama lah. Leg dia adalah sama. Kan? Ni, correction leg dia adalah sama. Nampak? Okay? So, AUD USD, ini adalah correction. Jadi, AUD CAD, ini adalah correction. Satu, saya tak berapa gemar dia. Kalau nak masuk, ia lebih kepada shorting. Sampailah. Kita short selagi... Okay. Kita short selagi dia tak ada satu higher high. Then you are still looking to short. Sampai dia dapat higher high, then baru. Trade apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Pada waktu ni kita nampak dia adalah membuat lower low. Okay, but the thing is doing sharp correction dan yang sama berlaku dekat AUD USD. Okay? Dan kat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya dia akan buat satu sharp correction. Dia akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, slowly dia turun. Benda sama. Ini wave 4 tadi kan, AUD USD. So AUD CAD will be more or less the same. Wave 4, slowly dia turun ke bawah. Boleh? Okay? Oh, banyaklah. Okay. So, nothing much dalam market. Kita akan ada FOMC, Advanced GDP US, kita akan ada ECB. Dan what you do dalam trading is identify satu sistem yang anda ikut dan buat yang sama setiap kali. Don't worry about anda betul, anda salah. Worry about anda ikut trading plan anda. So, trading plan saya minggu ini adalah untuk nak short, okay, untuk nak short CAD JPY, Euro JPY, okay, GBP JPY bila kita ada correction. Okay. AUD JPY nampak tadi dia berada dalam satu diagonal ke atas. Okay. Jadi nampak
Okay, so tak berapa cantik untuk anda nak short dia. Tapi CAP JPY is giving you that setup untuk nak short. Euro JPY is giving you that setup untuk nak short. Follow your SOP. Don't worry about betul atau salah. Worry about ikut trading plan anda dan rahsia dia adalah jaga duit, risk management. Boleh? Okay. Sebab itu saya selalu sebut ini, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Itu gambaran besarnya kepada pasaran. Boleh cek? Yeah? I know I'm here and there, no here, no there. Sebabnya I'm answering questions dan webinar kita cuma 1 jam. Ni pun dah sejam setengah. Okay, insyaAllah. Tanya soalan dalam grup. Tak tanya soalan macam dan letakkan lukisan anda. Ramai yang hantar kepada saya, malu nak letakkan grup. Don't worry about salah atau silap. Sebab tak ada orang yang sentiasa betul dalam market. Don't worry. 1 jam boleh pakai setahun. Okay. Okay, bersama lagi pada esok. Terima kasih Sharon, Dungan, Zuli. Terima kasih. Kusan, Cekif, Kamil. Terima kasih. Jadi bersama lagi pada esok jam 2. Pada zaman, Badrul. Nampak Badrul kan? Pada zaman 1618, Ronald Kate 4, Fifi, William, Ashif, Joe. Thanks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Faham? Okay, terima kasih.